dululah cikgu punya suara okey tak guys? Cikgu punya suara satu, lepas tu cikgu punya skrin okey tak? Nampak? Skrin cikgu okey? Gerak-gerak ni okey nampak? Haikal okey Siapa-siapa yang tak okey beritahu cikgu. Sabar ada internet awak ataupun internet cikgu lah. Kalau ada yang slow ke, beritahu cikgu. Cikgu boleh tutup cikgu punya kamera cikgu ni. Kamera cikgu ni pun kuat juga pakai internet ni. Haikal dah makan Haikal? Hari ni Haikal makan apa? Cuba share sikit Haikal makan apa hari ni. Sementara kawan lain masuk. Nasi, tak bosan ke Haikal hari-hari makan nasi? Nasi apa tu? Zaid makan apa Zaid ni? Ali makan apa? Nasi kukus, wah best je. Misi nasi kukus ayam berempah, betul tak Haikal? Betul Haikal, makan nasi kukus ayam berempah. Ali makan apa hari ni? Tengah hari? Okey, Ali okey Puan Anissa kita pun okey, internet. Boleh ke cikgu teruskan? Tak apalah, cikgu tutuplah kamera ya. Memandangkan korang pun tak tahu internet macam mana ni, supaya perjalanan kelas kita smooth sikit. Okey, dah print semua semua masing-masing dah berada pada kertas yang masing-masing lah. So, mulai minggu depan kita akan masuk bab baru darjah 6. Kira bulan depan kita masuk bab baru lah. Jadi bulan ni kita habiskan dulu revision kita. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak buat soalan yang pertama. Cikgu rasa ada 2-3 orang kita masuk ni. Kita on dulu, tak apalah ya. Okey, yang pertama soalannya dia cakap adalah Azman. Macam nama cikgu pula ni. Azman ingin menjalankan satu penyiasatan untuk mengenal pasti sifat asid. Sifat asid. Apakah yang perlu dilakukan oleh beliau sebelum menjalankan penyiasatan tersebut? Okey. Mula-mula kita perlu buat apa sebelum kita menentukan sifat asid? Okey guys. Apa jawapan korang? Sebelum buat apa-apa, apa yang perlu kita buat? Kita nak menentukan ni, mana satukah yang asid ni. Kenapa cikgu punya macam tak on je? Cikgu check kenapa cikgu punya tak on? Sekejap guys. Baru okey kan? Mengumpul data, okey. Puan Anissa kita mengumpul data tu selepas kita buat eksperimen. Ni sebelum tu lagi. Mengumpul data tu kita dah buat eksperimen, kita dah ukur, kita dah lihat. Tu namanya mengumpul data. Ini sebelum lagi mengumpul data, kita buat apa? Untuk memastikan kehadiran asid, biasa kita guna kertas litmus. Kan? Kita mungkin kalau cuka rasa masam. Jadi sebelum kita mengumpul data tu, apa yang perlu kita buat? Mula-mula sekali, betul Zaid, kita perlu merancang. Jangan menjalankan dulu. Kalau menjalankan ni dah merancang dah. So mula-mula kita kena rancang dulu. Kita nak buat apa? Nak guna cuka ke? Nak rasa ke? Ataupun nak guna kertas litmus ke? Jadi kita kena rancang dulu eksperimen. Bagus Zaid. Okey, nombor 2. Penyataan di bawah adalah mengenai satu penyiasatan. Masa gula melarut dipengaruhi oleh suhu air. Maksudnya apa ni?
Maksudnya, jika suhu meningkat, maka cepatlah dia melarut. Itulah maksudnya. Okay guys. So, dekat sini dia kata, apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini? Okay, agak-agaknya apakah dia? Tengok betul-betul. Manakah manipulasi, manakah bergerak balas. Tengok pada kotak biru ni. Tengok pada kotak biru ni. Mana manipulasi, mana bergerak balas. Tengok anak panah yang cikgu letak tu kat mana. Okay, cuba jawab. Dapat, Zat? Internet cikgu okey tak, guys? Cikgu rasa macam slow sikit lah. Korang okey ke internet cikgu? Okey. Alright. So, I akan rasa apakah jawapannya ni? Tengok kat sini. Dalam yang kotak biru ni, agak-agaknya manakah yang dimanipulasikan? Suhu ke ataupun melarut? Manakah yang dimanipulasikan? Jawapannya C. C tu kalau ikut suhu tu apa? Suhu tu manipulasi ke bergerak balas suhu ni? Suhu mempengaruhi ke suhu yang dapat hasil? Sekarang ni, suhu mempengaruhi larutan. Jadi, apa-apa yang mempengaruhi dia adalah manipulasi. Okey, dan apa-apakah keputusan dia ataupun kita punya result, hasil dia mesti bergerak balas. Okey. Jadi jawapannya adalah suhu adalah dimanipulasikan, sama ada A ataupun B. Melarut adalah bergerak balas. Jadi jawapannya adalah A. Cuba nasib aja. Yelah. Okey, sekejap cikgu nak tutup juga. Cikgu rasa macam lambat pula skrin cikgu ni. Okey. Better lah sikit. Okey, jawapannya adalah A. Jadi korang kenalah menguasai dengan bagus ya. Darjah 6 masuk ni. Mana satu manipulasi, mana satu bergerak balas. Okey, nombor 3. Alamak, jadual pula. Apa ni? Nombor 3 menunjukkan bacaan oksigen bagi 4 objek W, X, Y dan Z. Okey, dalam satu neraca. Carta palang manakah mewakili maklumat berikut? Cuba tengok betul-betul. Agaknya mana satukah mewakili maklumat di atas? Objeknya W, X, Y, Z. Jisimnya 40, 80, 60 dan 20. Jawapannya adalah B ya. Bagus. Ni pun nampak. Rendah, tinggi, rendah. Rendah, tinggi, rendah. Dah nampak dah pun. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Soalannya dia cakap adalah antara yang manakah betul tentang cara haiwan tersebut melindungi diri daripada musuh. Okey guys, apa jawapannya? K tu kerbau, L tu landa, M tu kura-kura. So, manakah satu jawapan yang betul? Z kata B, Z. B tu apa? B tu adalah bertanduk betul, berduri betul. Yes, betul. Tahniah. Jawapannya adalah B. Macam ni lah, bagus. Okey, lagi kita buat nombor 5 pula. Bagaimanakah bahan buangan pepejal yang terbakar dibuang? Pepejal yang terbakar dibuang semasa eksperimen dijalankan. Okey, nombor 5. Apa jawapan awak?
Pepejal. Dah lah pepejal, terbakar lagi. Kita bagi masa, kita bagi masa. Ali kata adalah D. Kawan-kawan lain setuju tak D? Setuju tak D? D itu dikata adalah memadamkan api. Betul, kita kena padamkan api dulu di bawah pai air yang mengalir. Betul. Janganlah pijak-pijak pula. Okay, Ali. Mana si Ali? Betul. Okey, nombor 6. Raja di bawah menunjukkan sebuah sarang burung di atas pokok. Mengapakah burung membuat sarang yang tinggi, guys? Okey, apa jawapannya? Okey, ramai yang memilih C. Jawapannya adalah betul, melindungi anak daripada pemangsa. Agak-agaknya siapa yang suka makan burung ni, guys? Korang rasa binatang manakah yang suka makan burung? Ceteka. Tahu tak? Binatang manakah yang suka makan burung? Sama ada ular ataupun helang lah. Helang walaupun burung, dia makan burung juga. Okey, seterusnya kita nak buat nombor 7. Okey, menunjukkan Aiman sedang meniup sup yang panas. Okey, soalannya adalah berapa minit kemudian sup itu menjadi sejuk dan boleh diminum apabila? Okey, apa jawapannya? Okey, Mama Ali kata D. Haikal pun kata D. Okey, jawapannya adalah D. Betul, tepat sekali ya. Jawapannya adalah D. Bagus. Okey, kita move lagi ya. Soalan yang ke-8. Okey, Raja di bawah menunjukkan satu siratan makanan. Jadi, maklumat dia adalah siratan makanan tau. Okey, siratan makanan. Maklumat manakah yang berkaitan dengan siratan makanan di atas? Okey, nombor 8. Apa jawapannya?
Okey, apa jawapannya guys? Apa yang betul? Okey, tengok yang mula-mula Kita tengok yang A dulu. A dikata adalah TU dan V adalah herbivore. Herbivore ni makan tumbuhan guys. Betul tak? Sedangkan tumbuhan ni pada S. Tumbuhan S tu. Tumbuhan. Kalau ikut T dengan U aja. Yang herbivore. Jadi yang A ni salah. Okey, nombor B. VWX. VWX adalah carnivore, makan daging. Betul tak makan daging? Korang rasa betul tak mereka ni makan daging? Betul tak? Betul tak makan daging? Dia tak makan tumbuhan. Jadi jawapannya adalah betul lah. Dia makan daging. Okey. Clear ya? Nak tanya apa-apa tak? Semua faham? Tak ada kita move lagi. Soalan nombor 9. Okey, raja di bawah menunjukkan serangga R. Serangga R. Okey. Jadi serangga R ni nak apa sebenarnya ni? Antara berikut manakah merupakan kedudukan yang betul bagi R dalam rantaian makanan tersebut? Okey, rama-rama ni duduk kat mana ni? Nombor 9. Dekat A je. Rama-rama dekat sini. Okey, betul lah. Rama-rama memang makan daun Okey. Nombor 10. Okey, nombor 10. Raja di bawah menunjukkan 3 jenis tumbuhan PQR. Kita ada PQR. Antara berikut manakah betul berdasarkan cara perlindungan diri daripada musuh? Okey guys. Nombor 10. Apakah jawapan awak? Ali kata B. Dia kata B ya. Jawapannya adalah betul. Getah, duri tajam dan juga racun. Tapi ada juga cendawan yang boleh kita makan ya. Ini cendawan dekat hutan lah. Racun bahaya. Okey, seterusnya nombor 11 menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaraan biji benih atau buah masing-masing. Buah masing-masing. Okey. Pencaraan ya. Okey, sekarang ni kata apa ni? Buah durian, rambutan, buah teratai, buah lalang, buah saga, buah getah. Jadi soalannya adalah besarkan sikit, nombor 11. So antara berikut manakah mewakili M dan juga N? Mana mewakili M dan juga N? Haikal kata C. Kawan-kawan lain C setuju tak? Setuju ke C? C ya? C juga. Teratai, terapung atas air. Betul, kelapa. Manakala lalang adalah dahlia. Betul. Okey. Bagus-bagus. Ingat lagi pun korang ya. Tahniah-tahniah.
Okey, kita nak masuk yang berikutnya. Nombor 12. Okey, soalan 12 dia cakap adalah menunjukkan sebuah pelantar petroleum. Okey, siapa tahu pelantar petroleum ni untuk apa, guys? Dekat Malaysia kat mana ada pelantar petroleum ni? Mana tahu korang dah pernah pergi ke? Tak ada, tak pernah pergi. Tak tahu. Okey, petroleum ni banyak dekat Sabah Sarawak. Kalau dekat Semenanjung ni banyak sebelah Terengganu. Jadi dia adalah untuk menggali minyak petrol dan juga gas asli yang kita masak, mak kita masak kat dapur tu. Okey, jadi soalannya adalah mengapakah petroleum merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Okey, kenapa korang rasa? Haikal kata A. Betul dia adalah sumber yang terhad dan memerlukan masa yang sangat panjang. Korang rasa petroleum ni mengambil masa berapa tahun untuk dia jadi petroleum? Agak-agak korang lah. Agaknya berapa lama? Berjuta-juta tahun. Betul, Aika. Memang betul. Berjuta-juta tahun untuk menghasilkan petroleum. Tak tahulah berapa lama tu. Berjuta-juta tahun. Memang lama lah. Okay, now. So, kat sini jawapannya adalah A, betul. Kita nak masuk yang ke-13. Okey, rajah di bawah menunjukkan 2 mentol dan 3 Swiss yang disambung dalam 1 liter elektrik. So, apakah yang boleh dilakukan untuk menjadikan mentol X sahaja menyala? So, Haikal, dia nak X sahaja menyala, Haikal. Apa, Haikal? Dia nak X sahaja menyala. Jadi kat sini kalau ikut X sahaja menyala ni. So macam mana nak menyalakan X sahaja? Sepatutnya soalan yang salah lah, guys. Sepatutnya bukan buka ni. Sepatutnya tutup. Ni tutup ni. Kan? Tutup patutnya ni. Tapi tak apalah, dia buka-buka lah. Kalau ikut on lah ya. On. Bahasa Melayu. Kalau ikut bahasa Inggeris, on lah. So, on, Q kena on. On maksudnya ni lah, tutup. Dan juga R, tutup. Nampaklah dia berjalan kat sini. Kalau ikut tutup tu, dia on lah, dia buka lah kan. Tapi tak apalah. Kita pun faham Okey, nombor 14. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang kecerahan mentol dalam liter elektrik. So, antara berikut yang manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan ini? Agaknya manakah yang perlu dipertimbangkan? Okey, nombor 14. Tengok lampu elektrik kat atas. Agaknya nak pertimbangkan apa ni? Supaya kecerahan dia dapat kita kawal. Agak-agaknya. Bilangan apakah yang boleh kita kawal? Jadi kalau ikut 2 ni,
Satu ke bilangan mentol, satu lagi bilangan sel kering. Patutnya dua-dua ni betul ni. Dua-dua ni betul guys. Dua-dua ini adalah betul. Okey, seterusnya kita tengok pula yang ke-15. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah lampu sulur memancar pada objek antara berikut bayang manakah akan terbentuk guys. Okey, nombor 15. Ni senang sangat ni. Takkanlah tak boleh nak teka kot. 15 kan. Haikal kata C. Okey, C Haikal. Okey, tepat sekali. Ni mudah sangat ni. Korang dah dapat result belum? Haikal dapat result belum, Periksa? Periksa hujung tahun dah periksa belum, Haikal? Belum lagi? Ui, bila nak periksa tu? Dah tak sabar dah ni nak cuti ni. Okey, tak apalah. Kita buat ulang kaji banyak-banyak ni. Okey juga ni. Okey, 16. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dipancarkan kepada objek. Bayang-bayang terbentuk di atas skrin. Bagaimanakah saiz bayang-bayang? Boleh dibesarkan. Macam mana kita nak besarkan saiz bayang-bayang ni? Nak dekatkan ke? Nak jauhkan ke? Macam mana? Korang rasa apakah jawapannya? Haikal kata B. Dekatkan bola ke arah lampu saiz. Ya, betul? Kalau kita makin dekat, nanti bola tu akan jadi semakin besar lah. Okey, nice. Nombor 17. Anis mengalami kesukaran untuk membuka penutup botol. Susah sangat nak buka penutup botol ni. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk membuka penutup botol sos tersebut? Macam mana cara dia? Okay, kawan lain? Eka kata B. Merendam botol dalam air sejuk. Apakah boleh lakukan untuk membuka penutup botol? Merendam botol dalam air panas. Kalau ikut merendam botol dalam air sejuk lah kan? B, betul-betul. Haikal punya betul. Kalau ikut yang dalam air panas ni, apa yang perlu rendam? Ini penutup botol lah Haikal. Salah. Penutup botol rendam dalam air sejuk, makin kecut penutup botol tu. Kan? Penutup botol kan macam ni. Jadi kalau kita rendam dalam air sejuk, semakin kecut lah dia kan. Jadi kalau ikut penutup botol ni, kita rendam dalam air panas lah. Supaya dia makin mengembang. Okey? Ya ke? Haikal belum jawab lagi. Alamak. Yang atas tu apa Haikal? Tu yang tadi. Alamak, sorry Haikal. Salah pula. Jawapannya adalah A. Okey, Ali kata C ya. C pun salah lah Ali. Okey, 18 raja di bawah menunjukkan Rizwan menggunakan tangan yang basah. Ni mesti korang pernah buat ni. Siapa pernah buat ni? Buka Swiss masa nak mandi ke? Okey, 18 agaknya apa ni? Apakah kemungkinan kesan perbuatan itu jika berlaku kebocoran? Kalau ikut ni B ya, ni B. Ini kalau ikut D. Dia salah letak tu Jadi 18 apa kerjanya? Ni Ali cakap B ya. Ni betul lah ni. Kan jawapannya adalah kejutan elektrik. Okay, good. Pandai pun korang. Okay, 19 menunjukkan bikar J dan bikar K yang masing-masing diisi dengan 250 ml air. Suhu air dalam kedua-dua bikar J dan K ialah 50 Celsius. Berapakah suhu baru air apabila air dari bikar J dan K dituangkan ke dalam bikar tersebut? Jadi kat sini 50, dekat sini pun 50 darjah. Okey, kalau kedua-dua ni dituang kat sini, agaknya berapa darjahkah dia?
Fikir. Berapa darjahkah dia rasa-rasanya? Ali rasa A. Wah, Ali. Confidentnya Ali. Betul Ali A? Haikal? Puan Anissa kita? Betul ke 50? Takkanlah makin panas. Betul tak? Kalau kita minum air, kalau kita ada dua bekas, kita campur, takkan jadi panas. Kalau kita ada air ayah kita, lepas tu ada air kita minum dekat kedai, kita campur dua ni bagi adik kita minum, takkanlah air kita semakin panas. Tak logik. Jadi air kita adalah tetap sama 50 ataupun mungkin kurang sikit. Okey, kenapa kurang sikit? Sebab masa kita tuang ni dia dah terdedah kepada udara. Mungkin udara tu dah kurangkan suhu dia. Ya Lia? Jawapannya adalah D. Okey, nombor 20. Berikut adalah senarai beberapa bahan. Bagaimanakah bahan di atas boleh dikelaskan? Iaitu minyak masak, sudu, wang shilin, jus oren. Kita nak mengelaskan. Okey, kebolehan mengelas. Terletak banyak sangat. Terletak banyak sangat. Yelah. Rapat-rapat je. Okey, 20. Apakah jawapannya? Jawapannya C. Mungkin juga pepejal dan juga mungkin juga dia adalah cecair. Okey, Ali betul? Okey, well done. Okey, kita nak masuk pula 21. Raja di bawah menunjukkan perubahan aras permukaan air dalam kalan dasar bulat. Okey, letak dalam dua bikar yang berbeza. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang keadaan bahan dalam bikar M dan juga N. Okey, kat sini air panas, kat sini ais. Okey, 21. Ingat, siapa yang menyerap dan siapa yang membebaskan haba. Okey, mulakan sekarang. Ali laju je. Haikal tak nak cuba, Haikal? Cuba lah, Haikal. Puan Hanis kita nak cuba. Z. Haikal tak nak cakap? Okey. Kalau air panas ni dia serap ke dia bebaskan? Okey, yang ini kalau dipanaskan dia terima ya. Terima. Okey, yang ini ais jadi dia bebas. Kehilangan. Jadi jawapannya adalah C. Baguslah tu. Okey, Ali. Betul, Ali. Terima kasih. Okey, 22 menunjukkan ruang yang terdapat pada sambungan landasan kereta api. Ni selalu keluar ni, guys. Landasan kereta api ni. Jadi, apakah kepentingannya? Okey, mula menjawab. Apa jawapannya? Dia mengembang ke mengecut? Sebila kita gunakan ni? Musim panas ke musim sejuk?
Okey, Ali kata D. D ni betul juga Ali, cuma dia tak beritahu musim. Sepatutnya beritahulah kembang ni musimnya panas. Kecut ni musimnya sejuk. Jadi dia tak cakap. Jadi yang ni macam kurang tepat sikit lah. Kita ambil yang tepat sikit. Yang paling tepat kat sini umur 22 ni jawapannya adalah B. Mengembang pada musim panas. Nampak tak dia cakap panas, ngembang. Jadi dia lebih spesifik. Okey? Macam tu. Okey, 23. Mengapakah kita perlu menggunakan sabun apabila mencuci tangan? Okey kan, 23. Apakah jawapan 23? Sabun ni dia bersifat alkali ke ataupun bersifat asid? Asid ke alkali? Siapa tahu? Sabun ni bersifat alkali ya. Sabun ni bersifat alkali. Jadi mestilah dia nak mencuci asid-asid yang ada. Jadi yang paling dekat jawapannya adalah D. Sebab bakteria ni memang dia menghasilkan asid. Dekat tangan kita sekalipun dia memang menghasilkan asid. Okey. Jom kita buat lagi. 24 menunjukkan satu gelas yang terbalik dalam bikar yang mengandungi air. So, dia perhatikan bahawa air tidak dapat mengalir dalam bekas itu. Apakah yang boleh disimpulkan daripada eksperimen ini? Nampak dalam ni air tak boleh nak isi guys. Ada udara tu. Jadi ini menunjukkan apa ni? Ini sebab apa? Sebab gas memenuhi ruang gelas. Dia terlupa nak letak tu, ruang gelas. Okey, 25 menunjukkan perubahan keadaan proses. So, siapa tahu proses T ni apa guys? Apakah proses T? Pepejal kepada cecair. Ni namanya adalah peleburan. Okey, manakala air kepada ais namanya adalah pembekuan. So, manakah jawapannya yang lebih tepat? Jawapannya adalah B. Jadi korang kena tahu lah proses-proses ni. Peleburan, pembekuan, kondensasi. Okey, apakah masuk kestabilan? Okey, kestabilan ada dua ya. So agaknya apakah masuk kestabilan? 26. Baca betul-betul. 26. Apa jawapannya? (24) jawapannya A, Haikal. 24 jawapannya A. Cik Haikal lah, cikgu nak try cikgu punya kamera jugalah macam Haikal. Cikgu punya kamera laju tak? Haikal punya internet okey ke? Boleh. Z punya internet okey tak? Okey. Cikgu nak try jugalah. Cikgu punya gambar ni tak bergerak tak, Haikal? Kalau gerak, cikgu punya gambar gerak tu okey lah tu. Oh, gerak je. Okey lah. Okey. Internet okey lah tu. Okey, kestabilan, ingat. Kestabilan ada dua benda. Satu ketinggian dan satu lagi adalah luas tapak. So, ada kat sini tak? Okey, ni ada. Okey.
Okey, so lebih kepada ketinggian dan juga tapak ya. So, ingat itu, kestabilan tinggi dan juga tapak. Okey, 27 darjah di bawah menunjukkan sebuah sungai yang sudah dicemari dengan pembuangan sampah sarap. Dia buang dalam sungai ni, tak ada kerja diorang ni sampah-sampah dia buang kat situ. Ni saja dia baling je. Okey, antara berikut manakah kesan daripada situasi ini? So dia nak kesan. So apakah kesan dia? Ali kata A, apa tu A? Mengurangkan kandungan oksigen. Betul? Nanti dalam air tu kurang oksigen. Jadi kalau kurang oksigen apa jadi? Ali. Kalau kurang oksigen dalam air apa jadi? Betul. Jadi hidupan dalam air susah nak nafas. Jadi kita pun tak bolehlah nak makan ikan nanti. 28 darjah di bawah menunjukkan embun di atas permukaan daun pada waktu pagi. Waktu pagi ni Ni waktu pagi ni. Korang pernah tengok ke embun ni? Pernah jumpa embun pagi? Okey, pembentukan embun adalah disebabkan oleh. Apakah yang menyebabkan pembentukan embun? Jawapannya adalah B. Okey. Betul B? Okey, next. Seterusnya 29 menunjukkan pengelasan beberapa jenis bahan. Okey, ni ada P, ada neutral dan ada Q. So antara berikut manakah mewakili P dan Q? 29. Tengok ni, lemon, tomato, ubat dan kopi. Apakah itu? B ke? Betul ke B? 29. Betul B? Lemon ni asid ke alkali? Lemon ni masam ni. Lemon masam, asid ke alkali? Ini adalah asid. Jadi P tu asid lah. Asid dan alkali. Itu jawapan tadi Aikal. Sorry Aikal. Aduh. Tak perasan lah Aikal. Masanya dekat-dekat. Okey, 30. Menunjukkan kesan ke atas kertas litmus apabila dicelup ke dalam bekas tea. Okey. Yang ini kita nampak tak? Biru, kekal biru. Yang ini merah, kekal merah. Jadi apakah bahan tea ini? Jadi tea ni apa? Asid ke? Alkali ke? Ataupun neutral? Yang mana satu? 30. Awak rasa? Dia tak ubah pun warnanya. Jawapannya neutral kan? Okey, bagus. Okey, fasa bulan manakah dapat dilihat pada 1 Zulhijjah pada takwin Kamari? Ini awal bulan. Menggunakan takwin Kamari ni takwin bulan. Kalender Islam. So, 31 awak rasa apakah jawapannya? Ali kata A. Setuju tak A? Betul anak bulan ya? Mula-mula bulan kot. Mestilah anak bulan. Okey, 32 menunjukkan bahawa satu penyiasatan. Kat sini adalah dia cakap kertas litmus merah tidak berubah. Tapi kat sini biru menjadi merah. Jadi apakah cecair ini? Cecair Y ni cecair apa?
Mestilah dia bersifat asid kan, merah kan? Okey, mana satukah menunjukkan dia asid? Air manakah yang menunjukkan dia adalah asid? So kat sini jelas adalah jus nenas sebab dia masam. Okey. Okey, lagi 32. Raja di bawah menunjukkan kedudukan perbezaan untuk bulan semasa ia beredar mengelilingi bumi. So, fasa bulan manakah berada pada kedudukan J? Kedudukan J nombor 2. Selepas anak bulan, apa J tu? Apanya B? B tu tengah-tengah lah. Haikal? B ni tengah-tengah sini. Sini kan adalah C terbalik. C terbalik. Jadi yang B tu kat sini lah B. Ni B. Sini adalah D. Okey. Sini adalah C, betul. Tiga dua B kan? Tiga dua B. Okey, Raja Ruja membuatkan perbualan antara Mahathir dan juga Najib. Antara manakah menjelaskan pemerhatian Mahathir? Okey, rasanya apa jawapannya? Bulan nampaknya lebih besar daripada matahari. Sedangkan matahari lagi besar. Kenapa macam tu? Korang rasa kenapa? Sebab bulan ni dekat. Walaupun dia kecil tapi dia dekat. Okey, 35. Menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan tentang perubahan panjang bayang-bayang. Okey, antara berikut manakah menyebabkan pemerhatian tersebut? Okey, kenapa kita melihat bayang-bayang tu berubah-ubah? Korang rasa kenapa? Tiga dua B. Betul, 32 B. 32 B kan? Okey, 35. Kenapa kita nampak perubahan bayang-bayang? Disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya. Ya, kita nampaklah dia bayang-bayang berubah-ubah. 36. P mengambil masa 28 hari. 20 hari. Q berputar pada barat 1/4 hari. Barat ke 1. Sorry. R mengambil masa 1/4. 1/4 ni untuk yang R tu ya. Q berdasarkan meja di atas. Apakah P, Q dan R? So, 36. Ni macam belit-belit sikit Jadi ini aku bagi jawapan lah. Jadi kalau ikut 28 hari ni adalah untuk bulan. Jadi Q tu untuk bumi. Manakala R adalah untuk matahari ya. Macam tu. Okey, next. Seterusnya. Raja di bawah menunjukkan bayang-bayang oleh sebatang pokok pada suatu masa tertentu. Jadi ramalkan waktu itu berdasarkan bayang-bayang pokok ditunjukkan di atas. So agak-agaknya pukul berapa ni? Ingat pagi kat sini ya, pagi. Pagi dekat sini. Ni agak-agaknya pukul berapa tu? 37. Kalau tengah hari, atas-atas kepala tengah hari. Ini belum tengah hari lagi ni. Oh, ini awal sangat 5 pagi. 5 pagi matahari tak keluar lagi lah, Ali. AM ni kan. Ni 5 pagi ni tak keluar lagi ni. Subuh pun belum lagi.
Jadi logiknya pukul 9 lah kot. Tinggi sikit. Okey, Raja Dua menunjukkan 3 kubot yang sama diletakkan di atas meja dengan cara beza. So, apakah yang boleh disimpulkan tentang ketiga-tiga kubot ini? Okey, apakah kesimpulan dia? 38. Yang B tu mana Haikal? Yang tadi ke? Ke yang baru lah? Kena tanya dulu Haikal ni. Oh, 37. Okey, 38 apa Haikal? Tak nampak je. Tak nampak. Sorry. Jadi 38? Mana lebih stabil ni? Cikgu rasa S lebih stabil kan? Tapak kat bawah. Tapaknya besar. Haikal tak nampak? Haikal tak nampak mana tu? Haikal Ali tak nampak ke? Syed Ali kita. Okey, kerusi itu apa tu? Stenil. Stabil. Ni stabil ni. Okey, kenapa kerusi itu stabil? 38 Haikal D ke Haikal? 38? 39 apa tu? Ali cakap C mempunyai luas tapak yang besar. Betul? Betul? C. Banyak bangunan pencakar langit dibina menggunakan kaca. Bagaimanakah bangunan tersebut harus dibina supaya ia selamat digunakan? Macam nak buat? Dia guna kaca je ni, tak guna konkrit. Jadi macam mana? Sempat habis Haikal lah. Cikgu cuba lajukan. Mempunyai tapak yang luas. Kaca ni, Ali. Kaca ni rapuh. Jadi kita perlukan rangka-rangka yang kuat. Kalau tapak tu lebih kepada stabil, Ali ya. Kalau stabil, tapak dengan ketinggian. Tetapi kalau kuat, lebih kepada struktur-struktur. Jadi struktur ni lebih kepada kuat. Termasuklah tiang dia dan sebagainya. Akhirnya berjaya juga lah Haikal. Kita habiskan kita punya soalan hari ini. Jadi